Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar sekalian? Ustazah berharap anda semua sihat walafiat dan bersedia untuk mengikuti kelas E-kelas kita pada hari ini. Slot pada hari ini, kita akan belajar mengenai teknik menjawab soalan KEBAT Pendidikan Islam SPM. Bagaimana cara mengenali? Okey, fokus kita adalah dua perkara yang kita akan fokuskan pada sesi ini, iaitu pertama, bagaimana cara mengenali soalan KEBAT, dan yang kedua, bagaimana cara menjawab soalan KEBAT. Okey, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi tentang dua perkara ini, okey, kita tahu dulu apa itu KEBAT. Kita kena kenali dulu apa itu soalan KEBAT. Soalan KEBAT adalah ringkasan atau singkatan daripada yang maksud kemahiran berfikir aras tinggi. Soalan KEBAT ini memerlukan pelajar berfikir dengan kritis dan kreatif. Okay? Dan mereka menjawab soalan dengan mengeluarkan idea-idea kreatif dan kritis mereka dalam jawapan mereka. Macam mana kita nak kenali soalan KEBAT? Antara ciri-ciri KEBAT ada 4. Okey, 4 ciri-ciri KEBAT. Pertama, ada stimulus. Apa itu stimulus? Stimulus ialah rangsangan ataupun dorongan ataupun sesuatu maklumat khusus yang didasarkan di dalam soalan tersebut. Okey. Yang kedua, tidak ditentukan jumlah jawapan yang dikehendaki. Sekiranya soalan itu menyatakan seperti jelaskan dua perkara. Ini menunjukkan bukan soalan KEBAT kerana soalan KEBAT tidak ditentukan jumlah jawapan yang dikehendaki. Ciri yang ketiga, soalan biasanya menggunakan kata tugas ataupun arahan, berikan pandangan anda, kemukakan hujah anda, cadangkan atau huraikan. Ciri yang keempat, markah yang diperuntukkan adalah 4 markah. Okey. Seterusnya kita lihat contoh-contoh soalan KEBAT bagi soalan SPM 2018 dan 2019. Okey, kita tengok soalan ini. Soalan 1 dan 2 memang bukan soalan KEBAT sebab markahnya hanya 2 markah sahaja. Okey, dan soalan yang ketiga 4 markah dan dari segi ciri-ciri tadi, okey, pertama stimulus ada, iaitu yang bergaris tu, khurafat membatalkan keimanan seseorang mukmin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ciri yang kedua, tiada dinyatakan jumlah jawapan yang dikehendaki. Ciri yang ketiga, menggunakan kata tugas cadangkan dan huraikan. Dan ciri yang keempat, 4 markah. Jadi soalan yang ketiga ini 1A3 merupakan soalan KEBAT. Seterusnya kita tengok contoh soalan KEBAT yang kedua. Okey, C1 walaupun ada stimulus tetapi arahan soalan ataupun kata tugasnya jelaskan dan dinyatakan jumlah jawapan yang dikehendaki 2 adab berrekreasi. Okey, jadi soalan ini bukan soalan KEBAT. Okey, untuk soalan yang seterusnya, okey, ada kotak dan dalamnya ada teks dan ini merupakan teks ataupun stimulus untuk soalan selepasnya. Okey, jom kita tengok adakah soalan seterusnya ini, adakah ia merupakan soalan KEBAT.
Soalan 2, nyatakan 2 contoh vandalisme. Ia bukan soalan kebat disebabkan nyatakan 2 contoh dan markah 2 markah. Tetapi soalan yang ketiga menggunakan stimulus yang sama merupakan soalan kebat kerana beberapa ciri terdapat di dalam soalan ini. Pertama, 4 markah jawapan diperuntukkan. Kedua, tiada bilangan jawapan yang dikehendaki. Ketiga, menggunakan kata tugas huraikan hujah. Dan tentu yang keempatnya adalah dia memiliki stimulus di atas tadi, iaitu gejala vandalisme yang berlaku di tempat rekreasi menunjukkan kurangnya sikap kesedaran dalam masyarakat dan seterusnya. Okey. Seterusnya kita tengok lagi, okey, contoh soalan. Okey, ini bagi memastikan pelajar cekap dan tahu apa itu soalan kebat. Okey, kita tengok soalan yang ketiga, nombor 3 tu. Kertas 1 SPM 2018. Okey. Stimulusnya ialah melancong yang mematuhi hukum syarak atau melancong bersyariat akan memberi manfaat kepada diri dan masyarakat. Ini merupakan stimulus. Okey, ada ciri pertama. Yang kedua, soalannya, huraikan hujah anda untuk menyokong pernyataan tersebut. Okey, tiada ditentukan bilangan jawapan. Yang ketiga, menggunakan perkataan, kata tugas, huraikan. Dan yang keempat, markah diperuntukkan 4 markah. Jadi, sudah pasti ini merupakan soalan kebat. Okey, seterusnya kita tengok kertas 2 SPM 2018. Soalannya tu terletak di dalam kotak. Biasanya, kebiasaannya teks yang berada di dalam kotak merupakan stimulus bagi soalan kebat. Kebiasaannya, ya, kebiasaan. Saya kata itu adalah kebiasaan. Okey, soalannya, huraikan pernyataan di atas dengan mengemukakan hujah yang bernas. Huraikan menggunakan hujah yang mengemukakan hujah yang bernas. Okey, itu adalah soalan kebat. Okey. Okey, dan seterusnya kita lihat lagi beberapa contoh soalan kebat yang lain seperti sama macam tadi. Okey, kedua-dua soalan ini stimulusnya berada di dalam kotak dan menggunakan kata tugas huraikan. Okey, dan markahnya 4 markah. Okey. Dan seterusnya kita lihat, okey, contoh yang seterusnya ialah sama, ya, contohnya sama, iaitu stimulusnya berada di dalam kotak. Tetapi kata tugas yang diberikan di situ yang ditanya di situ ialah kemukakan pandangan. Kemukakan pandangan. Okey, dan markahnya 4 markah. Begitu juga soalan di bawah itu, buktikan kebenarannya. Ini semua adalah kata tugas untuk soalan kebat, iaitu kemukakan pandangan, buktikan selain daripada cadangkan dan huraikan tadi. Okey. Jumlah soalan kebat bagi tahun SPM tahun 2018 dan SPM 2019, cuba pelajar-pelajar lihat di skrin, ya. Okey, SPM 2018 untuk kertas 1 3 soalan, untuk kertas 2 3 soalan. Manakala SPM 2019 kertas 1 2 soalan, tetapi kertas 2 5 soalan. 5 soalan merupakan jumlah yang agak besar sebab setiap soalan kebat markahnya ialah 4 markah. Apabila 5 soalan keluar, 5 darab dengan 4 markah, 20 markah disoal, ditanya ataupun dikira dalam soalan kertas 2. Okey, jadi amat rugi sekiranya pelajar tidak menjawab dengan sebaik-baiknya soalan kebat. Okey. Okey, seterusnya tadi kita telah pun kenali
bagaimana cara untuk mengenali soalan KEBAT. Seterusnya, kita belajar pula bagaimana cara menjawab soalan KEBAT. Okey, bagaimana kita nak menjawab soalan KEBAT? Okey, bagi memastikan kita mendapat markah yang cemerlang dalam peperiksaan SPM dan markah yang markah penuh bagi soalan KEBAT. Okey, pertama, baca dan fahami kehendak soalan. Okey, baca betul-betul dan fahami kehendak soalan. Yang kedua, kemukakan satu isi sahaja. Satu isi sahaja dan kemudian perlu kembangkan isi tersebut. Jangan bazirkan masa anda dengan banyak isi. Hanya perlukan satu isi sahaja sebab pemeriksa hanya cari satu isi sahaja. Satu isi untuk jawapan KEBAT. Okey, yang ketiga, okey, yang perlu ada dalam jawapan KEBAT kita nanti, jawapan mesti terdiri daripada 4 perkara atau ayat. Satu ayat untuk isi, satu ayat untuk huraian, satu ayat untuk huraian lengkap, satu ayat untuk kesimpulan. Dan setiap ayat ataupun perkara ini seelok-eloknya tidak kurang daripada 5 patah perkataan. Seelok-eloknya pelajar, tetapi kalau lebih tak menjadi masalah dan kalau kurang sedikit pun tak menjadi masalah. Okey, seterusnya pastikan jawapan tidak mengulangi stimulus. Okey, ingat lagi stimulus kita tu. Okey, stimulus tu apa yang teks yang berada di dalam kotak ataupun ayat-ayat ransangan sebelum soalan dikemukakan. Okey, seterusnya jawapan perlu ditulis dalam satu perenggan atau karangan pendek, bukan dalam bentuk poin. Sebagaimana soalan yang nyatakan 2 perkara, misalnya kita jawab secara poin. Untuk soalan KEBAT, kita mesti jawab dalam satu perenggan atau karangan pendek. Okey, seterusnya kita tengok elemen dalam jawapan KEBAT. Apa elemen yang perlu ada dalam jawapan KEBAT? Pertama, isi. Okey, isi ni jawapan kepada soalan yang dikemukakan. Kena kemukakan betul-betul isi ni, jawapan yang tepat. Sebab daripada isi inilah kita akan kembangkan huraian lengkap dan kesimpulannya nanti. Okey, satu elemen yang penting dalam jawapan KEBAT ialah isi. Yang kedua, huraian. Huraian ni merupakan sebab atau tujuan atau cara kepada isi jawapan. Okey, mulakan ayat dengan hal ini demikian kerana, atau hal ini demikian supaya, atau hal ini demikian dengan. Okey, ini merupakan huraian bagi isi. Okey, yang ketiga, kita tengok huraian lengkap. Huraian lengkap merupakan ayat yang seterusnya, okey, iaitu kita kemukakan kesan, sama ada kita kemukakan kesan ataupun faktor atau contoh ataupun ringkasannya KFC. Kita kemukakan kesan, salah satu ya, faktor ataupun contoh bagi huraian isi tadi. Dan yang keempat, kesimpulan. Guna kaedah PIH, iaitu pendahuluan, isi dan huraian. Contoh kesimpulan ialah seperti kesimpulannya, kita hendaklah, okey, kita ambil, kita isikan, okey, kita gunakan isi yang sesuai di situ dan seterusnya huraian. Untuk
sebagai panduan pelajar pada pelajar, isi di sini tidak boleh sama dengan isi jawapan tadi. Isi kepada jawapan soalan yang dikemukakan yang mula-mula tadi. Tidak boleh sama. Okey, kita kena ambil isi yang lain dan seterusnya kita kembangkan kepada huraian. Dan ia menjadi kesimpulan bagi jawapan kita. Dan ayat kesimpulan ni sama sebagaimana ayat pengajaran ayat atau pengajaran hadis. Okey, sama. Di sini cuma ditambahnya kesimpulannya. Seterusnya kita hendaklah nyatakan isi dan seterusnya letakkan penghubung ayat iaitu agar ataupun supaya ataupun kerana dan seterusnya huraian. Okey. Seterusnya kita cuba menjawab soalan SPM Kertas 2 2019 ini. Okey, dengan menggunakan kaedah kaedah menjawab kebat yang kita pelajari sebentar tadi. Okey. Langkah yang pertama, fahami kehendak soalan. Okey, fahami kehendak soalan, tentunya kita kena bacalah soalan kan? Sebab fahami kehendak soalan. Okey, kita baca dulu soalan ni. Napoleon pernah berkata, rahsia kemenanganku di medan peperangan tersembunyi di sebalik kelemahan musuhku yang tidak tahu nilai masa 5 minit. Masih ingat lagi? Jawapan kita tidak boleh menggunakan stimulus. Okey, tidak boleh menggunakan stimulus. Kita hanya boleh memahami dan kita keluarkan apa yang kita faham. Kita cuba memahami apa kehendak soalan dan kita keluarkan daripada soalan tadi. Bukannya ambil perkataan-perkataan di dalam stimulus tadi. Okey, kita tengok soalan. Bagaimanakah penyataan di atas boleh mendorong anda untuk mencapai kejayaan? Huraikan. Bagaimanakah penyataan di atas? Penyataan di atas yang teks tadi yang dalam kotak tu, penyataan di atas boleh mendorong anda untuk mencapai kejayaan. Okey, apa yang boleh mencapai kejayaan? Boleh mendorong kita untuk mencapai kejayaan. Okey, kita tengok yang kedua tu, tentukan satu isi jawapan. Apa isi jawapan? Okey, stimulus tadi di atas tu dia lebih memfokuskan kepada penggunaan masa. Penggunaan masa, bukan? Okey, jadi isi bagi soalan ini ialah sama ada kita pilih satu, menggunakan masa sebaik mungkin. Yang kedua, tidak membuang masa. Yang ketiga, mungkin belajar bersungguh-sungguh. Okey, atau jawapan-jawapan lain yang berkenaan dengan masa. Cuma pelajar jangan buat kita hendaklah menggunakan masa 5 minit. Itu tak boleh lah. Sebab dia telah mengambil stimulus tadi. Kita hendaklah menggunakan masa 5 minit sebaik mungkin. Tak sesuai. Sebab kita telah menggunakan stimulus. Ayat daripada stimulus tersebut. Okey, yang ketiga, kita kembangkan isi pilihan kita. Okey. Tadi saya nyatakan 3 isi kan? Okey, kita ambil salah satu. Okey, seterusnya kita tengok contoh draft jawapan bagi memudahkan pelajar menjawab soalan kebat. Okey, Ustazah sarankan buat macam ni, iaitu isi, huraian lengkap dan kesimpulan. Okey, isi, ambil satu sahaja isi seperti yang tadi. Apa dia yang boleh mendorong kita untuk mencapai kejayaan, iaitu satu, isi kita, saya merancang penggunaan masa. Itu adalah isi kita. Huraiannya pula, hal ini demikian supaya masa saya dipenuhi dengan aktiviti yang berfaedah. Huraian lengkap,
kesannya saya terhindar daripada terlibat dengan gejala negatif. Dan elemen yang keempat, kesimpulan. Kesimpulannya, kita hendaklah menggunakan masa sebaiknya agar hidup diredai Allah. Okey, ini adalah draft jawapan. Kita lihat adakah ia menepati. Pertama, isi 1, okey, menepati. Yang kedua, huraian isi tadi, okey, iaitu supaya kan? Supaya. Dan yang ketiganya, huraian lengkap sama ada KFC tadi, kesan ataupun faktor ataupun cara, dan kesimpulan pula menggunakan kaedah PIH tadi iaitu pendahuluan diikuti dengan isi dan seterusnya huraian. Okey, kita buat draft jawapan ataupun rangka jawapan begini sebelum kita menulisnya bagi pelajar-pelajar yang belum cekap. Okey, setelah itu kita tulis jawapan. Ingat lagi tadi kita dah beritahu jawapan mesti dalam bentuk satu perenggan. Okey, jadi kita olah jawapan kita, kita tulis mula jawapan kita, okey, sebagaimana yang dipaparkan dalam skrin. Okey, dipaparkan di skrin. Saya merancang penggunaan masa supaya masa saya dipenuhi dengan aktiviti yang berfaedah. Di sini Ustazah telah gabungkan isi dan huraian. Okey, dengan menggunakan perkataan supaya. Okey, seterusnya kesannya saya terhindar daripada terlibat dengan gejala negatif. Itu adalah huraian lengkap dan seterusnya kesimpulannya kita hendaklah menggunakan masa sebaiknya agar hidup diredai Allah. Beginilah cara untuk menjawab soalan kebat ya, pelajar-pelajar sekalian. Okey, seterusnya kita lihat pula, okey, contoh soalan kedua. Okey, contoh soalan kedua. Kita baca dulu soalan, fahami kehendak soalan. Rakan anda tidak disenangi oleh rakan-rakan yang lain kerana sering bersifat sombong. Anda sering menasihatinya tetapi tetap tidak dihiraukan. Ini adalah stimulus. Soalannya, wajarkah anda memutuskan perhubungan persahabatan tersebut untuk memberi pengajaran kepadanya? Huraikan. Okey, kita telah fahami kehendak soalan. Soalan ini meminta kita menjawab sama ada wajarkah. Wajarkah kita memutuskan perhubungan persahabatan, okey, dengan rakan yang sombong tadi. Okey, kita faham soalan dan kita tentukan satu jawapan. Jawapannya hanya ada dua sahaja iaitu wajar atau tidak wajar. Sebab soalannya wajarkah anda. Okey. Jadi pelajar boleh pilih mana-mana jawapan sama ada wajar ataupun tidak wajar, tetapi perlu dikembangkan isi jawapan tadi kepada 3 lagi elemen yang kita belajar tadi sebentar tadi. Okey, kembangkan isi tersebut. Okey, kita cuba menjawab soalan sekiranya kita pilih wajar. Okey, macam mana kita nak menjawabnya? Okey, isi jawapan wajar. Tadi Ustazah bagi tahu 5 patah perkataan. Sekarang hanya 1 patah sahaja. Okey, benar. Boleh je nak buat 5 patah perkataan, tapi kita kena buat ayat lah kan. Wajar saya memutuskan hubungan dengan rakan saya. Itu adalah isi. Sama je kan? Wajar sahaja pun betul. Ataupun wajar saya memutuskan persahabatan dengan rakan saya. Huraian, hal ini demikian kerana dia tidak menghormati saya sebagai rakannya. Seterusnya, huraian lengkap, kesannya dia akan rasa kesunyian kerana tiada teman. Seterusnya, tiada siapa yang akan membantunya untuk berubah sikap ke arah yang lebih baik. Okey, itu huraian lengkap. Kesimpulannya, kita hendaklah menjauhi sifat sombong
kerana ia mengundang kebencian orang sekeliling kita. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi, jawapan mestilah dalam bentuk satu perenggan. Kita tidak boleh menjawab begini dalam peperiksaan. Ini cuma draft jawapan. Contoh draft jawapan. Okey. Jawapan kita mesti ditulis dalam bentuk sebegini. Okey. Saya wajar memutuskan hubungan persahabatan kerana dia tidak menghormati saya sebagai rakannya. Okey, kesannya dia akan rasa kesunyian kerana tiada teman. Okey, seterusnya mendorong dia untuk berubah sikap ke arah yang lebih baik. Okey, kesimpulannya kita hendaklah menjauhi sifat sombong kerana ia mengundang kebencian orang sekeliling. Okey, seterusnya kita tengok mungkin ada pelajar memberikan jawapan tidak wajar. Okey, jawapan tidak wajar juga diterima. Okey, juga diterima sebagai jawapan. Okey, tetapi kita kena tengoklah dia punya huraiannya dan huraian lengkap dan kesimpulan tadi, adakah dia menepati sesuai dengan isi tadi. Okey, dengan isi yang dipilih iaitu tidak wajar. Okey, jawapan yang dipilih tidak wajar. Huraiannya, hal ini menyebabkan dia akan berterusan dengan sifat sombongnya. Okey, huraian lengkap, hal ini kerana tiada orang yang menegur sikap buruknya. Ini kalau kita pilih untuk, kalau KFC tadi, ini sebagai sebab KFC. Okey, F, faktor. Okey, kalau kita pilih untuk kesan, okey, kesannya dia akan dipulaukan oleh masyarakat sekeliling. Pun boleh. Tetapi jangan jawab kedua-duanya. Pilih salah satu sahaja, ya. Dan seterusnya kesimpulannya kita hendaklah menasihati rakan kita ke arah kebaikan agar dikurniakan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi jawapan kita apabila kita tulis dalam kertas jawapan dalam buku jawapan SPM kita itu nanti, okey, tidak wajar. Hal ini tidak wajar. Itu adalah markah isi. 1 markah dah dapat. Hal ini menyebabkan dia akan berterusan dengan sifat sombongnya. 1 markah untuk huraian. Kesannya dia akan dipulaukan oleh masyarakat sekeliling. Ia adalah 1 markah pula untuk huraian lengkap. Dan seterusnya, kesimpulannya, kita hendaklah menasihati rakan kita ke arah kebaikan agar dikurniakan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Okey, pelajar semua, Ustazah harap pelajar-pelajar semua telah pun faham cara untuk menjawab soalan kebat. Kerana soalan kebat ni bukan keluar di satu kertas saja, kertas 1 atau kertas 2 sahaja, tetapi kedua-dua kertas 1 dan kertas 2. Okey, jadi kalau macam tahun lepas ia melibatkan 20 markah untuk kertas 2, kita harap tahun ni tak pastilah kan, tetapi kita harap kita dapat menjawabnya dengan baik. Okey, soalan kebat ni kita jadikan ia jangan kita pandang mudah dan jangan kita pandang susah. Okey, jangan pula kita kata kebat ini merupakan kau buat aku takut. Tetapi tukarkan ia kepada kau buat aku tertunggu-tunggu untuk menjawabnya nanti dalam SPM. Okey, sekian dulu daripada Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.